Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke siri yang ke-10 perkongsian kita tentang isi kandungan buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini. Dalam siri ini saya akan berkongsi topik proses pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir berasaskan pembelajaran berasaskan masalah ataupun PBL. Perbincangan ini terkandung dalam bab 3 buku saya. Tun Mahathir adalah seorang pemimpin yang mempunyai perspektif yang sangat positif tentang kewujudan masalah. Beliau bukan sahaja belajar secara sedar melalui masalah, malahan membentuk satu kaedah dan pendekatan yang khusus untuk mendapat faedah daripada proses pembelajaran tersebut. Analisis daripada buku beliau, Doctor in the House, membuktikan kenyataan ini. Fakta yang paling jelas ialah perspektif beliau terhadap masalah kepimpinan sama seperti perspektif seorang doktor perubatan terhadap penyakit dan gejala yang ditunjukkan oleh seorang pesakit. Perubatan adalah bidang kerjaya profesional Tun Mahathir selama lebih 20 tahun sejak menamatkan pengajian perubatan pada tahun 1954. Pada peringkat awal menyertai bidang politik, beliau masih lagi meneruskan kerjaya ini. Hanya setelah dilantik sebagai menteri, barulah beliau meninggalkan kerjaya perubatan bagi memberi sepenuh perhatian kepada bidang politik dan kepimpinan negara. Namun begitu, beliau tidak pernah meninggalkan kemahiran menguruskan masalah yang dipelajari dan dikuasainya di dalam bidang perubatan. Mungkin ramai menyangka Tun Mahathir tidak mampu mendaki tangga kepimpinan negara disebabkan beberapa kekurangan yang ada pada dirinya. Pertamanya, beliau bukanlah berasal daripada keluarga diraja atau bangsawan seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan Tun Hussein Onn. Kata beliau di dalam memoirnya A Doctor in the House, "The odds had always been stacked heavily against me. I did not come from the Malay ruling elite. Nasib sering tidak menyebelahi saya. Saya bukan berasal daripada keluarga elit bangsawan Melayu." Keduanya, beliau bukan seorang peguam yang mendapat latihan di luar negara seperti ketiga-tiga pemimpin sebelumnya. Masyarakat umum sering memandang tinggi pemimpin berlatar belakangkan kerjaya undang-undang. Mereka menguasai bidang sejarah, perlembagaan, undang-undang dan kemasyarakatan. Ilmu yang penting untuk memimpin negara, berdebat dalam parlimen, menggubal undang-undang dan membuat keputusan yang lebih tepat dan kurang berisiko. Tun Mahathir menghormati bidang guaman dan undang-undang sebagai salah satu bidang profesional yang melahirkan ramai pemimpin negara hebat seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan Tun Hussein Onn. Kehebatan bidang ini bagaimanapun tidak menafikan kemampuan bidang lain seperti perubatan melahirkan pemimpin yang hebat. Bidang guaman dan undang-undang mempunyai kehebatannya yang tersendiri dalam meningkatkan kemahiran kepemimpin. Bidang perubatan juga sebenarnya mempunyai kehebatannya yang tersendiri dalam membantu Tun Mahathir meningkatkan kemahiran kepemimpinannya. Kata beliau, "My training as a doctor helped me in politics." Kenyataan ini menunjukkan Tun Mahathir menyedari bahawa latihan perubatan banyak membantunya dalam membentuk kemahiran kepimpinan politik. Namun begitu, beliau masih tidak pasti sejauh mana bidang perubatan mempunyai kelebihan berbanding bidang guaman dan perundangan dalam membentuk kemahiran memimpin berasaskan masalah. Akhirnya pengalaman beliau menghadapi masalah kekalahan dalam pilihan raya umum tahun 1969, mengkritik Tunku Abdul Rahman, dipecat daripada UMNO dan kembali semula mendaki kerjaya kepimpinan sehinggalah berjaya menjadi Perdana Menteri yang keempat, mengajar beliau bahawa kerjaya perubatan mempunyai kelebihan tersendiri dalam membentuk seorang pemimpin yang hebat. Kata beliau, "Only later did I learn the great difference between the principles of law and those of medicine. Lawyers are trained to look at every case from the perspective they are engaged for. That is for their clients or against their adversaries. Doctors, by contrast, must view a patient's problem from all sides in order to reach a correct diagnosis. Hanya selepas itu, saya pula dapat pelajari perbezaan besar antara prinsip amalan perundangan dan prinsip amalan perubatan. Peguam dilatih untuk melihat setiap kes daripada perspektif mereka yang diwakilinya, iaitu untuk mempertahankan pelanggan mereka atau menentang lawan mereka. Doktor sebaliknya mesti melihat masalah pesakit daripada semua perspektif dan sudut untuk mencapai hasil diagnosis yang tepat. Peguam dilatih untuk melihat setiap kes daripada perspektif pelanggan yang mereka wakili. Contohnya, jika mewakili seorang penjenayah yang dituduh membunuh, maka mereka akan cuba membina hujah untuk menafikan segala bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan.
Seorang peguam tidak dibayar untuk mencari kebenaran, sebaliknya untuk mempertahankan hak pelanggannya yang diperuntukkan oleh undang-undang, iaitu seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Contoh terbaik yang menjelaskan pemerhatian Tun Mahathir ini merujuk kepada tindakan Tunku Abdul Rahman yang menggunakan pendekatan perundangan untuk membuktikan pembohongan propaganda Xi Jinping dan Parti Komunis Melaya PKM terhadap rakyat melalui rundingan Bali pada tahun 1955. Pengganas komunis menyebarkan propaganda bahawa mereka adalah pejuang kemerdekaan. Kata Tunku, the communists were always declaring they were fighting for Malaya's independence. Katanya lagi, I would go and meet their leaders, stress the fact in the public interest that my presence there was Malaya's elected leader of the people to gain independence from the British. In short, to give the lie to the MCP and Xi Jinping's assertion that it was he who was trying to liberate Malaya. Saya akan berhadapan dengan pemimpin mereka, menegaskan fakta demi kepentingan umum bahawa kehadiran saya di sana adalah sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat Tanah Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan daripada British. Ringkasnya, untuk membuktikan pembohongan kenyataan PKM dan Xi Jinping bahawa dialah yang berusaha membebaskan Tanah Melayu. Kenyataan ini menjelaskan penggunaan pendekatan guaman Tunku, mendedahkan pembohongan Xi Jinping dan menafikan propaganda komunis. Sekalipun rundingan tidak mencapai kata sepakat dan dianggap gagal untuk memujuk PKM meletakkan senjata, Tunku tetap berbangga dengan hasil rundingan ini kerana beliau telah berjaya membuktikan tanpa sebarang syak, proven beyond a reasonable doubt, bahawa PKM bukanlah pejuang kemerdekaan. Sebaliknya, kumpulan pengganas yang ingin mendapatkan kuasa secara kekerasan dan membawa kerosakan kepada negara. Pendekatan yang digunakan oleh Tunku adalah dengan mengemukakan kes untuk dibicarakan di hadapan khalayak. Beliau ingin buktikan kepada Xi Jinping dan rakyat seluruhnya bahawa beliau dan kepimpinannya adalah pejuang kemerdekaan yang sebenar dan bukannya PKM. Pendekatan yang beliau gunakan ini disebut sebagai pendekatan berasaskan kes. Dalam bidang pengajian tinggi disebut sebagai pembelajaran berasaskan kes atau Case Based Learning, CBL. Berbeza dengan kerjaya doktor perubatan yang dianggap terlalu saintifik mengkaji penyakit dan kaedah rawatan yang kurang berkaitannya dengan kemahiran memimpin negara. Kemungkinan menjadi persepsi ini menyebabkan minat Tun Mahathir menjadi pemimpin semakin kuat. Beliau yakin bahawa latihan yang diterimanya dalam bidang perubatan dapat membantunya menyelesaikan masalah kepimpinan dan pentadbiran negara. Kata beliau, my medical training, for example, came in useful when tackling the problems of administration. Running a country is not just about debating in parliament or making laws, but also about curing social, economic and political diseases. At least in principle, the treatment resembles medical procedures. Latihan perubatan yang saya terima misalnya amat berguna ketika saya menangani masalah pentadbiran. Mentadbir dan memimpin negara bukan hanya berkaitan soal debat di parlimen atau menggubal undang-undang, tapi juga untuk menyembuhkan penyakit sosial, ekonomi dan juga politik. Sekurang-kurangnya, secara prinsip, kaedah rawatan adalah menyerupai prosedur perubatan. Selanjutnya, menurut beliau, latihan dalam bidang perubatan juga melatih kemahiran penyelesaian masalah secara berdisiplin dan tersusun. Kemahiran ini banyak membantu beliau ketika menyelesaikan masalah kepimpinan yang ditemuinya. Beliau menjelaskan secara terperinci bagaimana pendekatan penyelesaian masalah dalam bidang perubatan boleh diaplikasikan dalam bidang kepimpinan dan pentadbiran. Beliau menulis dalam A Doctor in the House, doctors must go through a process of taking a full medical history, listening carefully to the symptoms and also do a physical examination, followed by whatever laboratory tests may seem necessary. All this information is collected and one by one, unlikely diseases and possibilities are eliminated. Additional tests may be done. This is how one arrives at a diagnosis, and once that is made, appropriate treatment can be prescribed. Para doktor perlu melaksanakan proses mengambil maklumat latar belakang sejarah perubatan yang lengkap seorang pesakit, mendengar dengan teliti gejala yang diterangkan oleh pesakit, melakukan pemeriksaan fizikal dan diikuti dengan ujian makmal sekiranya diperlukan. Semua maklumat ini disusun dan satu demi satu penyakit dan kemungkinan yang tidak berkaitan akan dikeluarkan. Ujian tambahan mungkin dilakukan. Inilah cara seorang doktor membuat diagnosis dan setelah selesai, rawatan yang sesuai akan dapat diberikan. Kenyataan beliau ini menunjukkan kepada 6 langkah diagnostik perubatan yang sering digunakan di dalam kepimpinan
beliau, iaitu pertama mengenal pasti sejarah dan latar belakang kesihatan pesakit, yang kedua mengenal pasti gejala atau simptom daripada cerita pesakit, yang ketiga melakukan pemeriksaan fizikal, yang keempat membuat pengujian makmal, yang kelima mengumpul dan menyusun maklumat, dan yang keenam memisahkan gejala, penyakit dan kemungkinan yang tidak berkaitan serta melakukan ujian tambahan jika tidak ditemui puncanya. Dalam proses pembelajaran menggunakan PBL pada peringkat pengajian tinggi khususnya dalam bidang perubatan, pendekatan diagnostik yang dijelaskan oleh Tun Mahathir ini biasanya dirujuk sebagai FACT-TILA. FAC merujuk kepada fact, FACT ataupun fakta, T merujuk kepada terms ataupun terma, I merujuk kepada idea ataupun pandangan dan pendapat, L merujuk kepada learning issues atau isu pembelajaran, dan A merujuk kepada action plan ataupun plan tindakan. Langkah pertama FACT-TILA adalah mencerakinkan fakta berdasarkan senario masalah yang ditemui sama ada penyakit atau simptom. Kedua, mengenal pasti terma ataupun istilah ataupun terminologi, nama khas, ikatan atau pembenaran kata, vocabulary yang sukar difahami dan tidak pernah ditemui. Dua langkah ini merangkumi dua langkah pertama pendekatan Tun Mahathir, iaitu mengenal pasti latar belakang kesihatan pesakit dan mengenal pasti gejala atau simptom daripada cerita pesakit. Langkah ketiga FACT-TILA adalah mengemukakan idea, pandangan atau pendapat yang dikaitkan dengan pengetahuan lepas. Langkah ini merangkumi langkah ketiga dan keempat Tun Mahathir, iaitu melakukan pemeriksaan fizikal dan membuat pengujian makmal. Langkah keempat FACT-TILA adalah menjana isu pembelajaran, perkara yang penting perlu dipelajari selanjutnya. Langkah ini selari dengan langkah kelima Tun Mahathir, iaitu mengumpul dan menyusun maklumat. Langkah kelima FACT-TILA adalah merancang dan melaksanakan proses pembelajaran seterusnya, termasuklah mengenal pasti disiplin ilmu, kedalaman dan keluasan ilmu yang perlu diterokai, sumber yang boleh diperolehi, cara dan kaedah penggunaan sumber, serta cara dan kaedah perkongsian dan penyebaran. Langkah ini merangkumi langkah ke-6 Tun Mahathir, iaitu memisahkan gejala, penyakit dan kemungkinan yang tidak berkaitan serta melakukan ujian tambahan jika masih tidak ditemui puncanya. Proses diagnostik ini merupakan tahap asas dalam meneroka suatu masalah. Hasil daripada tindakan lanjutan, seorang doktor akan meneroka selanjutnya masalah pesakit sehinggalah dapat membuat kesimpulan yang menyeluruh kaedah pengubatan dan penyembuhan. Proses ini boleh dibandingkan dengan proses pembelajaran terarahkan diri dalam situasi pembelajaran berasaskan masalah ataupun PBL, iaitu proses pembelajaran kendiri untuk meneroka dan mendalami ilmu baharu. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran terarahkan diri, pelajar akan merumuskan kesemua hasil pembelajarannya melalui proses pembelajaran reflektif, iaitu proses metakognisi, menghayati pengalaman pembelajaran meliputi isi kandungan, aktiviti dan proses yang dilalui. Pembelajaran reflektif dapat menggabung jalinkan pengalaman lepas pelajar dengan pengalaman baru yang dilalui. Ini akan mengukuhkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat seorang pelajar. Pengalaman pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir dibincangkan secara terperinci dalam bab 4 sehingga bab 10 buku seni kepimpinan politik Tun Mahathir. Beberapa contoh terbaik dipilih sebagai senario masalah. Setelah itu, proses simulasi diagnosis FACT-TILA dijalankan untuk menghayati bagaimana Tun Mahathir telah melalui proses pembelajaran sebenar menggunakan pendekatan PBL dalam kepimpinannya. Isi kandungan pengalaman kepimpinan beliau seterusnya dikongsi secara panjang lebar untuk membolehkan para pelajar menerokainya secara proses pembelajaran terarahkan diri. Pada bahagian akhir setiap bab dikongsikan hasil pembelajaran reflektif, iaitu intipati kemahiran kepimpinan yang boleh dipelajari daripada pengalaman kepimpinan Tun Mahathir. InsyaAllah saya juga akan berkongsi sebahagian perbincangan ini dalam video-video yang akan datang. Bagi tuan-tuan dan puan yang berminat mendapatkan buku seni kepimpinan politik Tun Mahathir dan maklumat tentang khusus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan pada bahagian deskripsi video di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk terus mendapatkan maklumat terkini terbitan dalam siri-siri video kepimpinan kami yang akan datang. Sehingga bertemu lagi dalam siri video yang ke-11 dan seterusnya bagi bahagian kedua seni kepimpinan berwawasan ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.